Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. ما بعد. Khabar tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Syarizan, sahabat saya Ustaz Awang Syamsul, dan semua sekali lah yang menonton live kita pada pagi ini. Kita sambung perbincangan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Boleh share pada kawan-kawan yang lain, mudah-mudahan kita dapat menyebarluaskan kebaikan, kebaikan dengan kita menjayakan majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita lihat pada bab yang ketiga, pada bab yang ketiga, kalau dalam buku yang saya pakai ini dalam muka surat yang ke-11, muka surat yang ke-11, kita tengok sekejap ya. Baik, muka surat yang ke-11, Al-Babu Thalith, qala fi ikrami ahli al-Quran wa nahyi an adahum. Di terjemahan ataupun tajuknya, terjemahannya memuliakan ahli al-Quran. Bab yang ketiga, memuliakan ahli al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Memuliakan ahli al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Baik. Qala Allah Ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi ad-darain amin. Qala al-babu thalith fi ikrami ahli al-Quran wa nahyi an adahum. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Yang bererti, sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang yang mukmin, orang-orang mukmin. Suratul Hajj ayat yang ke 32. Wa qala Allah Ta'ala, wa man yu'azzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang bermaksud, sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Itu yang kedua. Ada berapa ayat ni? Ada 4 ayat. Yang ketiga, waqala Allah Ta'ala, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Cuma di sini ada sedikit
perbezaan ni dalam teks asal. Kalau yang saya lihat dalam teks asal ini disebut surah Syuara ayat 215. Dalam teks terjemahan ini dibawakan surah Al-Hijr ayat yang ke-88, waqfid janahaka lil mu'minin, yang dalam ayat dalam teks asal waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dua-duanya membawa maksud yang hampir samalah, iaitu dan sebaliknya hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Yang ini hendaklah engkau merendahkan dirimu kepada orang yang mengikutimu dalam kalangan orang-orang yang beriman. Itu surah Syuara. Wa qala Allah Ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Artinya, orang-orang yang mengganggu dan menyakiti orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Suratul Ahzab ayat yang ke-58. Apa sebenarnya mafhum daripada keempat-empat atau kelima ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala ini, muslimin muslimat sekalian? Isu utamanya ialah Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam kalangan kita ni ada golongan yang perlu kita hormati. Mana kita kena saling hormat menghormati. Dan maksudnya keempat-empat ayat ini atau kelima ayat ini menceritakan tentang hak golongan yang kita wajar merendahkan diri ataupun wajar menyantuni mereka, wajar bersikap santun dengan mereka. Maka itulah mafhum keempat-empat atau kelima ayat ini. Cuba tengok ayat yang kelima atau keempat itu, orang yang mengganggu dan menyakiti orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman. Ini sebenarnya kalau kita faham ayat ini, sudah memadai kita untuk tidak melakukan apa yang hari ini kita lihat dalam situasi kita bermedia sosial, apatah lagi dalam tempoh PKP ni. Orang banyak orang kata apa, lebih lama berada bersama-sama dengan handphone mereka. Kalau masa tak PKP tu kita agak jarang juga buka Facebook ni. Sekarang dah tak tahu nak cakap lah, agaknya kalau dikiranya kalau 24 jam tolak masa tidur je lah yang kita tak buka Facebook, atau tidak buka internet kan. Cumanya kita kena ingatlah, kalau benda tu mendatangkan kebaikan tak ada masalah. Masalahnya bila perkara itu mungkin mendatangkan sebaliknya. Yang mendatangkan sebaliknya akhirnya menjadikan kita rugi dunia dan rugi akhirat. Sebab itu dalam ayat ni Tuhan kata, yang mengganggu, yang menyakiti orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukan. Kita sakiti hati orang, kita kecam orang dan sebagainya. Allah kata, faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Maka kesalahan itu kesalahan orang yang menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Jadi kita jauhilah perkara-perkara yang seumpama ini. Sebab itu kalau kita betul-betul pegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka falyaqul khairan, cakaplah perkara-perkara yang baik, aw liyasmut, atau diam sahaja, tak payah cakap kan. Kalau nak bercakap, pastikan yang kita cakap itu hanya perkara-perkara yang baik sahaja. Baik, muslim-muslimat sekalian, kita masuk kepada hadis dalam bab ini. Dia kata, wa fil babi hadis Abi Mas'ud al-Ansari wa hadis Ibn Abbas al-mutaqaddiman fil bab tsani. Dia kata antara
yang berkaitan dengan bab ini, hadis yang telah yang pernah disebutkan oleh Abi Mas'ud sebelum ini, dan hadis Ibn Abbas dalam bab yang kedua. Lebih kurang sama dia punya maksud dia, dan ditambah dengan hadis yang lain. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fih wal jafi an wa ikrama dhi sultanil muqsit. Maksudnya, sesungguhnya antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ialah memuliakan seorang muslim yang telah beruban. Di syaibah ni orang telah beruban dengan sebab umurnya tua. Maknanya antara kemuliaan ataupun perbuatan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ialah menghormati orang yang lebih tua. Ni kadang-kadang kita tengok orang yang lebih tua daripada kita, tak ada rasa pun kita nak hormat. Kadang-kadang kita pula berebut dengan dia. Patutnya kita dahulukan dia, kita utamakan dia. Ni sifat yang perlu kita pupuk pada anak-anak kita, hormat orang yang lebih tua. Ya. Siapa lagi? Wa hamilil qur'ani ghairil ghali fih, penghafaz Al-Quran yang tidak melampaui batas. Ya, daripada ghairil ghali fih wal jafi anhu, dan melupakannya. Ni yang tidak dijelaskan di sini. Ya, apa maksud ghairil ghali fih wal jafi anhu? Cuma diterjemahkan di sini penghafaz Al-Quran yang tidak melampaui batas. Ya, maknanya apa? Tidak menyatakan sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, mengambil hanya bahagian yang menepati hawa nafsu dan sebagainya. Ini yang dinyatakan oleh penterjemah. Ya, dan melupakan jafi anhu, maknanya yang melupakan Al-Quran. Tuan-tuan, ini saya nak cerita pada tuan-tuan lah, kan? Orang menghafal Quran ni, dia menyimpan suatu aib, yang dia tak nak orang tahu. Apa dia? Saya beritahu sebab apa? Sebab saya pun penghafal Quran juga. Ya. Dan aib itu ada pada sesiapa sahaja yang menghafal Quran. Jikalau dia adalah, kalau tak adalah. Apa dia? Aib tidak dapat mengekalkan hafalan Al-Quran. Aib kerana Al-Quran yang pernah dihafal itu kini sudah kehilangan. Sudah terbang lah, orang kata, dah hilang. Entah mana pergi tak tahu. Ini yang sebenarnya menjadi aib yang dipikul oleh orang yang menghafal Quran. Mengapa saya katakan suatu aib? Kerana perkara aib, orang yang ada aib, dia takkan nak orang tahu aib dia. Dia akan cuba cover, akan cuba selindung supaya orang tak tahu. Kerana kalau orang tahu, bila terbuka aib dia, maka hilanglah penghormatan, hilanglah kemuliaan yang ada pada dia. Jadi sebab itu bukan senang nak menjaga hafalan Al-Quran ini. Ya, sebab itu orang yang menghafal Al-Quran dan dia masih boleh menjaga hafalan dia sepanjang hidup dia, inilah orang yang perlu dihormati, orang yang perlu diikram, perlu kita ikram dia, perlu kita muliakan dia. Ya, sebab itu saya mengatakan ataupun menjelaskan maksud ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Ya, diterjemahkan di sini, dia kata ghairil ghali mana tidak melampau, mana menyatakan sesuatu yang tidak disebut Quran, atau mengambil hanya bahagian yang menepati hawa nafsu dan sebagainya. Maknanya apa?
tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Dia hafal Quran, dia tahu isi kandungan Quran, tapi dia sendiri yang berkata-kata ataupun menyampaikan ataupun beramal lagi sudut praktikalnya yang bertentangan dengan panduan Al-Quran, bertentangan dengan ayat Quran yang dihafal sendiri. Ya, wal jafi anhu, yang meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran termasuklah melupakan. Dari segi maksud melupakan itu maknanya melakukan sesuatu yang menyebabkan dia dah tak ingat dah ayat Quran yang dihafal. Sebab itu kita, saya beritahu kan, menghafal Quran itu susah, tetapi menjaga hafalan itu 2 kali lagi susah. Bukan perkara senang. Nanti kita tengok ada macam mana ulama mendisiplinkan diri mereka untuk menjaga hafalan, menjaga bacaan dan sebagainya. Baik. Serta memuliakan pemerintah yang adil, wa ikram dzis sultan al-muqsit, memuliakan orang yang punya kuasa, yang punya pemerintahan, yang bersikap al-muqsit, yang adil. Yang adil. Yang orang ni kita kena hormati. Maka itu merupakan suatu bentuk ijlal, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nasa manazilahum. Rawahu Abu Daud fi Sunanih wal Bazzar fi Musnadih, qala al-Hakim Abu Abdullah fi Ulumil Hadith huwa hadithun sahih. Yang bermaksud, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dengan berkata, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami atau menyuruh kami meletakkan manusia pada kedudukan mereka, an nunzilan nasa manazilahum. Kita kena letakkan manusia itu sesuai pada kedudukannya. Yang ada sesuatu untuk dia hormati, kita hormati. Walaupun secara umum kita hormat semua manusia. Cuma dalam kalangan manusia ini ada golongan-golongan yang Allah Ta'ala berikan dia sesuatu yang kita sepatutnya muliakan. Macam hadis yang sebelum ni. Orang yang diberikan kuasa memerintah, contohnya macam tadi kan, orang yang dilantik sebagai ketua dalam suatu kumpulan, orang yang diberikan suatu amanah, apa juga semua ilmu atau harta, maka sebab itu Nabi kata qumu li sayyidikum, hormatlah, bangunlah menghormati ketua kamu atau pemimpin kamu. Idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimuh, bila kamu didatangi oleh seseorang yang mulia dalam kalangan kamu, atau mulia dalam kalangan kaum itu, maka muliakan dia. Dan tidak menjadi suatu masalah, tidak menjadi suatu yang yang menghilangkan maruah kita kalau kita menghormati orang lain, kan? Jadi dalam kehidupan ni begitulah. Ada orang yang perlu dihormati, kita hormati. Ada orang yang perlu kita santuni, kita santuni. Ada orang yang perlu kita tegur dengan niat berdakwah, dengan niat memperbaiki mereka, kita tegur. Apapun apa yang dipamerkan ataupun ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang terbaik. Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jabir bin Abdullah, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdan lil Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa Tirmidzi. Maksud dia,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan jenazah dua orang syahid dalam perang Uhud. Maknanya kita tahu dalam peperangan Uhud ramai sahabat yang meninggal, maka masa nak dikebumikan, ya, ada dua orang, ada dua jenazah. Maka ya, Nabi SAW kemudian bertanya, siapakah yang lebih banyak menghafaz Al-Quran antara kedua-duanya? Siapa antara dua ni yang paling banyak hafal Quran? Maka apabila ditunjukkan kepada salah seorang daripada mereka, baginda mendahulukannya untuk dimasukkan ke liang lahat. Tengok, sampai nak dahulukan masuk dalam liang lahat pun Nabi tanya, siapa yang paling banyak hafal Quran? Siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran? Kalau kita tak pandang ataupun kita tak faham hadis ni yang menunjukkan betapa kemuliaan Allah Ta'ala beri dan Nabi SAW berikan kepada orang yang, ya, orang yang dimuliakan Allah, saya katakan dimuliakan Allah dengan Al-Quran, ya, maka tak tahulah nak cakap kan. Inilah dia. Maka sebab itu saya serulah, ya, kepada kita semua supaya ambil kesempatan dalam masa PKP ni, tambahlah hafalan-hafalan kita. Kalau tak dapat hafal 30 juzuk, dapat hafal juzuk 30 pun jadi dah, kan? Ni nak masuk bulan puasa ni, masuk Ramadan ni, anak-anak duduk belakang nak dengar kita baca jadi imam macam mana, kan? Tak akan surah sama aja, ya tak? Baik, ya, maka itulah kemuliaan yang Nabi SAW telah tunjukkan kepada orang yang banyak menghafal Al-Quran, yang lebih banyak menghafal Al-Quran. Baik, kemudiannya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, rawahul Bukhari. Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hadis qudsi, sesiapa yang menyakiti waliku, ya, siapa yang menyakiti waliku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Subhanallah, ya, aku isytiharkan perang terhadapnya. Apa hikmah Imam Nawawi masukkan dalam bab ini? Menunjukkan bahawa, ya, kerana nanti kita akan tengok di sini bahawa maksud wali di sini, ya, ialah ulama. Maksud wali, ya, barang siapa yang menyakiti waliku, wali maknanya orang yang Allah kasih, orang yang Allah Ta'ala kasih dan sayang padanya. Jadi, ya, Imam Nawawi membawakan syarah kepada perkataan wali ni yang datang daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahawa, ya, wali yang dimasukkan dalam hadis itu ialah ulama. Dan bila Imam Nawawi masukkan hadis ini dalam bab ini, dalam bab memuliakan ahlul Quran dan melarang daripada menyakiti mereka, maknanya dia nak kata para ulama ataupun para ahlul Quran itulah, ya, itulah yang termasuk dalam kalangan ulama. Cuma kita kena fahamlah, ya, bukan semata-mata menghafal Al-Quran. Selalu saya pesan kepada anak-anak murid saya, kita yang dah hafal Quran, yang dah ingat Al-Quran, yang dah lancar, ya, hafalan Al-Quran itu jangan memadai setakat hafalan saja. Pergilah belajar, pergilah menuntut ilmu, pergilah tambah ilmu-ilmu agama dan sebagainya, ya, kerana sumbernya ada di situ. Sebab itu kalau orang tanya saya tentang hafal Quran ni, saya kata sepatutnya semua orang yang mengaji agama, tak kira bidang apa, semua bidang, dia ambil bidang qiraat ke, dia ambil bidang syariah ke, usuluddin ke, bahasa Arab ke, kan, bidang hadis ke, semua bidang pengajian agama wajib menghafal Al-Quran. Itu sebenarnya, kan? Mana semua yang masuk bidang agama
Semua ustaz lah senang faham. Semua ustaz hafal Quran. Dan itulah yang berlaku di Al-Azhar. Laisa azhariyan man lam yahfazil Quran. Itu kata Syekh Azhar. Bukan azhari, bukan orang Azhar kalau tidak menghafal Al-Quran. Sebab itu semua yang, kalau orang Arab orang Arab, maksudnya orang Mesir lah, semua orang Arab Mesir yang mengaji di Azhar semuanya hafal Quran, wajib. Sebab itu mereka kalau dia 4 tahun kan, degree Al-Azhar, 1 tahun 7 juzuk setengah. Ni bagi orang Arab lah. Jadi 4 tahun 30 juzuk. Maknanya paling lambat masa degree itu, first degree itu dah kena hafal Quran dah. Paling lambat. Tapi ramailah yang hafal awal. Sebab itu sebenarnya hafal Quran ni makin awal makin bagus. Dan paling baik sebelum anak-anak kita masuk sekolah menengah dah hafal Quran. Paling bagus. Ya, daripada tadika tu, daripada prasekolah tu diprojekkan sampai darjah 6, sampai tahun 6, maknanya 8 tahun 7 tahun tu darjah 6 dah hafal Quran. Itu terbaik. Ya. Bukan saya kata lepas SPM tu tak baik, bukan. Saya kata lebih baik, kan? Sebab menghafal ketika usia muda ni, kan? Kata pepatah Arab apa? Al-hifzu fis sighar kan naqshi 'ala al-hajar. Menghafal ketika kecil umpama mengukir di atas batu. Ya. Wal hifzu 'inda al-kibar kan naqshu 'ala al-ma'. Kan naqshi 'ala al-ma'. Dan menghafal ketika usia dewasa ni, dah besar ni, seumpama mengukir di atas air. Tuan-tuan faham tak? Mengukir atas air, boleh kita ukir sesuatu di atas air. Air batu boleh lah kan, dah jadi batu, air batu, ais, boleh lah. Tapi lama-lama cair juga. Susah sebenarnya. Ya. Boleh tapi susah. Jadi lagi awal kita mula hafal Quran, ya, lagi bagus. Sebab tu, ya, saya sangat seronok kalau ada institusi tahfiz yang memastikan anak-anak menghafal Quran sebelum sekolah menengah atau sebelum dia balik, sebelum dia akil balik, kan? Sekolah menengah bagus juga, tapi bila masuk sekolah menengah ni dia boleh, tapi dia akan semakin susah, akan semakin sukar. Dapat pula zaman hari ni tuan-tuan, banyak sangat cabaran. Tak macam zaman kita dulu, mungkin tak sehebat zaman sekarang. Anak-anak kita punya cabaran. Ya, jadi itulah dia. Baik. Tadi saya kata, ya, sepatutnya semua orang yang masuk bidang agama, yang ingin menceburi bidang pengajian Islam, mesti hafal Quran. Tuan-tuan bayangkan, semua ustaz-ustazah hafal Quran, kan? Kan alangkah cantik dan indahnya kalau begitu, kan? Quran ni orang kata apa, keluar daripada lidah mereka bitalaqah, dengan begitu lancar, kan? Sebab dalam dada dah ada Quran. Itulah yang berlaku bila kita tengok masyayikh kita dalam kalangan ulama, kan, Azhar contohnya, bila mereka berucap menyampaikan sesuatu tazkirah, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, dia hafal, kan? Tak berhenti-henti. Jadi kita bila dengar dia punya tazkirah, ceramah tu, catat saja, mencatat saja, masya-Allah. Sebab penuh dengan ilmu. Sebab apa? Sumber utama tu dah ada dalam dia, Quran tu. Bila dia dah hafal Quran, dia belajar pula ilmu, hadis-hadis memang kena hafal. Kami di Azhar dulu, ya, hadis-hadis yang keluar dalam kitab semua kena hafal. Sebab benda tu kena keluar masa exam nanti. Dia tak suruh kita urai ikut otak kita sendiri. Kena ada dalilnya. Jadi hadis kita hafal sebelum nanti kita hafal Quran. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dia. Ya. Baik.
Disebut di sini, wa thabata fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala fala yatlibannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Ya, rawahu Muslim wa Tirmidzi. Yang bermaksud, artinya, sesiapa yang mengerjakan solat subuh, maka dia berada dalam jagaan Allah, maka Allah tidak akan menghukum kamu sedikit pun dengan sebab pemeliharaannya itu. Ya, maksudnya apa? Ya, maksud hadis ini ialah tegahan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang yang berada di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan penjagaan Allah. Mana orang yang Allah berpihak kepada dia. Tadi waliullah. Yang ini orang yang solat subuh. Ya. Mana manusia yang Allah Taala jamin atau jaga dia, ya, tidak akan boleh diapa-apakan oleh manusia. Maksudnya kalau ada orang yang menyakiti dia, Allah akan berpihak kepada orang tadi, orang yang Allah Ta'ala jaga tadi. Sebab tu Allah kata, barang siapa yang menyakiti waliku, aku isytiharkan perang terhadapnya. Sebab itu kita jangan buat pasal dengan ulama'. Jangan mencerca ulama' atas apa juga alasan. Hari ini macam-macam. Ya Allah, kita tengok betapa, dia kata Arab, lisan tawil, betapa panjangnya lidah orang yang sanggup mencerca ulama'. Tak sanggup saya nak baca tuan-tuan dalam Facebook, dalam internet ni, kata-kata ialah atas nama politik, fahaman politik yang berbeza, fahaman politik yang berbeza menyebabkan sanggup mencerca ulama'. Tak payahlah, kan? Jangan kita mencerca ulama', ya, jangan. Kerana mereka ini orang yang dikasihi Allah. Bila kita menyakiti orang yang Allah kasih, Allah akan isytihar perang dengan kita. Maknanya apa? Allah akan masukkan kita dalam kalangan musuh-musuh dia. Bayangkan kita ni jadi musuh Allah. Bayangkan Allah Ta'ala yang Tuhan yang kita sembah, tetapi pada masa yang sama kita menjadi musuh Allah. Wal'iyadzubillah. Ya, wal'iyadzubillah. Kemudian disebut di sini, wa 'anil imamainil jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i radhiyallahu anhuma qala in lam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi wali. Yang saya sebut tadi. Ya. Dua imam agung Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma turut meriwayatkan dengan berkata, ya, dia kata, dengan mereka berkata, jika ulama bukan wali Allah, mana orang yang dikasihi Allah, orang yang bertakwa pada Allah, ya, maka Allah tidak mempunyai wali. Nak kata yakinnya mereka dalam mengatakan hal ini, ya, dia kata kalaulah ulama itu bukan waliullah, nescaya Allah tak ada wali. Sebab itu tuan-tuan, janganlah kita menyakiti, ya, hati ataupun apa juga perbuatan yang menyebabkan kita sanggup untuk mencerca, mengecam, menyumpah serana, memaki hamun para ulama. Dan saya tengok satu perkembangan yang merisaukan saya. Hari ini orang sudah berani, ya, maksudnya apa, melakukan perkara-perkara yang sepatutnya dia tak buat di depan orang, kan? Orang yang, ya, dipanggil mujahirin, dalam hadis sebut, kan, orang yang mujahirin, orang yang berbuat maksiat ni terang-terangan. Dia kutuk orang, ya, jelas-jelas dalam Facebook, dalam Twitter dia, dalam Instagram dia, kutuk, kecam, habis-habisan, menggunakan kalimah-kalimah yang tak sepatutnya digunakan. Yang kita nak sebut pun patut kita malulah nak sebut benda tu. Tapi hari ni orang dah tak peduli itu semua, kan? Orang dah tak peduli itu semua.
Kenapa? Hilangnya rasa malu. Sebab tu Nabi kata apa? Fa illam wa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kan? Kalau kamu sudah tidak ada rasa malu, maka buatlah apa yang kamu nak. Betul, itu yang hilang rasa malu. Allah wal'iyadu billah. Jangan. Sebab tu kita bila kita nak share sesuatu, nak forward sesuatu, nak update status sesuatu, fikirlah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Saya banyak kali saya dah type, saya padam. Saya padam. Tak sanggup. Tak sanggup apa? Tak sanggup kalau apa yang kita tulis ni menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Lepas tu orang pula share pada orang lain. Orang lain share pada orang lain. Tak ke banyak dosa yang kita kena tanggung tu. Ya, jangan. Kita ni pahala dah lah tak banyak mana, tuan-tuan kan? Amal pun taklah banyak mana, tapi masya-Allah dosa kita begitu banyak. Dosa kering kata kan? Dosa kering. Baik. So dia kata di sini, qala al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim bin Asakir rahimahullah, i'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi waj'alna mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Inna luhumal ulama'i masmumah wa 'adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'lumah wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama' bithalbi ibtalahu Allah ta'ala qabla mautihi bi mautil qalbi. Allahu akbar. Dengar ni tuan-tuan, apa kata Al-Hafiz Ibnu Asakir. Dia kata, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu ke arah redanya dan menjadikan kita termasuk daripada kalangan orang yang takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar. Sesungguhnya daging ulama adalah beracun. Apa maksud dia? Daging ulama itu beracun. Sebab apa? Bila orang yang mengutuk, bila orang yang mengeji seseorang, mengeji saudaranya, dia orang yang ya'kula lahma akhihi maitan, dia memakan daging saudaranya, kan? Bila orang yang makan daging ulama, dia akan mati. Sebab apa? Luhumal ulama masmumah, daging ulama ini beracun. Itu maksud dia. Bukan beracun maksud ada letak racun. Maksudnya bila orang yang mengeji ulama diumpamakan orang yang makan daging saudaranya, dan bila dia makan daging saudaranya yang beracun, maka dialah yang akan dapat mudarat, bukan orang itu. Kemudian dia kata apa? Dan kebiasaan Allah untuk menyingkap tabir orang yang mencela mereka itu merupakan suatu perkara yang dimaklumi. Maknanya sudah dimaklumi oleh ramai orang bahawa macam mana Allah balas terhadap orang-orang yang muntaqisil ulama, orang yang merendah-rendahkan, menghina, mencerca ulama. Jangan tuan-tuan ya. Sesiapa yang mengaibkan ulama dengan ucapan lidahnya, termasuk dalamnya ahlul Quran, kerana ulama itu sememangnya ahlul Quran, Allah Ta'ala akan menimpakan bala ke atasnya dan mematikan hatinya sebelum dia meninggal dunia. Wal'iyadzubillah. Ya, sebelum orang itu mati, hatinya dah mati dulu. Hatinya telah mati sebelum dia mati. Akibat apa? Akibat dia mengaibkan ulama. Ni kalau orang yang orang yang kita Allah nak, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka. Allah beri hidayah pada mereka. Jangan. Ya, kerana Allah akan matikan hatinya sebelum Allah matikan dia. Wallahu alam, kan? Nauzubillah tuan. Nauzubillah, jauhkan kita daripada perkara-perkara ini. Kalau kita tak setuju dengan seseorang, alim ini, tak perlulah kita nak sampai mencerca dia. Kalau kita ada kesempatan, ada peluang untuk PM tepi dia, untuk tanya dia,
Ya, itulah sebaik-baiknya. Maka jangan kita melakukan ya hal-hal yang seperti itu. Dan sama juga kalau kita tengok, ada biasalah kan antara seorang alim dengan alim berselisih pandangan. Jangan kita orang kata tumpang sekaki, tumpang tambah perisa, tambah pedas, tambahkan pedas lagi, ya, tambah panas, orang kata bakal lain lagi. Ini bukan kerja kita. Kalau ulama sama alim, orang yang berilmu dengan sama, dia berselisih pandangan, itu memang perkara biasa. Dan itu yang kita dapat lihat ya sepanjang sejarah Islam. Bagaimana Imam Syafi'i berbeza pandangan dengan sahabat dia. Berbeza pandangan sampai tak boleh nak dimurnikan. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Sampai Imam Syafi'i kata pada sahabat dia, ya, sememangnya kita berselisih faham dalam hal ini, tetapi tidakkah boleh kita bersahabat? Tengok, ni berjiwa besar. Ya. Walaupun tegas dalam soal pendirian, tetapi dalam bersahabat lebih terbuka. Tak apa kita berselisih faham dalam soal ini, tapi kita tetap sahabat, tetap berkawan. Sebab itu kena fikirkan juga. Ya, kita kata apa? Agree to disagree. Bersetuju untuk tidak bersetuju. Bersetuju untuk tidak bersetuju. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Selagi perkara itu tidak melibatkan soal akidah yang membezakan antara iman dan kufur, tak apa masalah. Tak ada masalah. Ya. Baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam bab ini dinyatakan, فَالْأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya, oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya, mana perintah Allah, beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Falyahdhar, ya, kena berhati-hati, berjaga-jaga, beringat-ingat. Ini tidak, Tuhan dah turunkan COVID-19 ni, dah ramai, dah beribu orang dah meninggal, masih lagi boleh kata tengok kami tak kena pun, tak ada seorang pun daripada kalangan kami. Ni cerita itulah, cerita pondan itulah kan. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, tuan. Jangan kita mengundang murka Allah. Ya, kita ni siapa je kita ni di sisi Allah. Ya, kita dah tahu yang kita buat ni salah, dan kita berbangga dengan kesalahan kita, dan kita mencabar pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak letak kat mana ni sebenarnya? Ya. Kita letak diri kita di mana sebenarnya? Adakah kita letak diri kita sebagai hamba Allah atau sebagai orang yang mencabar Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kita kena hati-hatilah. Dan saya bimbang, ya, macam sebut tadi lah, maknanya orang semakin hari semakin tidak segan silu melakukan maksiat secara terang-terangan dan juga disebar-sebarkan. Kan? Ini yang sebenarnya sangat mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila maksiat itu dilakukan secara terang-terangan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Baik tuan-tuan, habis bab yang ketiga. Kita masuk kepada bab yang keempat. Al-babur rabi'u fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimih. Bab yang keempat tentang adab guru dan penuntut Al-Quran. Adab, ya, pengajar Al-Quran dan pelajar Al-Quran. Ya, guru dan murid, ataupun pengajar dan pelajar. Dia kata di sini, hadzal bab ma'al
ma'al babaini ba'dahu huwa maqsudul kitabi wa huwa tawilun muntashirun jiddan fa inni ushiru ila maqasidihi mukhtasiratan fi fusuli liyashala hifdhuhu atau liyusahhila hifdhuhu atau liyashula hifdhuhu boleh wa dhabtuhu insyaallah taala. Dia kata bab ini dan dua bab selepasnya merupakan maksud, merupakan tema ya kitab ini, dan dia panjang. Dia kata dia beri amaranlah panjang kan. Dan aku memberi ataupun menunjukkan, dia kata menyajikan semua kandungan utamanya secara ringkas dalam beberapa fusul supaya mudah diingati dan diteliti insya-Allah taala. Itu kata Imam Nawawi. Jadi kita baca jelah insya-Allah ya. Baik. Bagus, 10 suku lagi, ada lagi 15 minit. So dia kata faslun awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i an yaqsada bidzalika ridallahu ta'ala. An yaqsuda bidzalika ridallahu ta'ala. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dia kata apa? Okey. Yang pertama, niat lillahi ta'ala, mana ikhlas. Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh guru dan pembaca Al-Quran, lil muqri wal qari. Okey, apa beza ya al-muqri dengan al-qari? Okey. Qari ya, okey, semua muqri adalah qari, tetapi bukan semua qari itu muqri. Sudah. Pening pula ni Kang. Insya-Allah boleh ya. Okey, saya ulang lagi sekali. Semua muqri adalah qari, tetapi tidak semua qari itu muqri. Mengapa? Qari maknanya orang yang baca atau orang yang belajar ya. Tetapi muqri ini orang yang menyampaikan pelajaran, membacakan kepada orang lain, menyampaikan bacaannya, pengajarannya. Maka semua muqri, semua orang yang boleh menyampaikan bacaannya pada orang lain, memperturunkan bacaannya pada orang lain, dia automatik dia seorang qari. Kan? Ya. Ustaz, qari'ah mana qari'ah? Tuan-tuan jangan salah faham bila sebut di sini muqri dan qari ini, masuklah muqri'ah dengan qari'ah. Dikata ala sabili taghlib, bila cerita lelaki, perempuan masuk sekali. Tak payahlah cerita lelaki lain perempuan lain kan. Maknanya bila sebut lelaki, wanita pun masuk sekali. Itu maksud dia. Ada pun yang dalam apa itu Ustaz, yang musabaqah tu sebut qari'ah tu, itu lain. Itu nak bezakan kan pembaca ni lelaki ke perempuan, supaya kita boleh letak dalam orang tu qari'ah ke qari kan. Nanti kan masuk kategori qari'ah pula lain pula, beza suara lelaki dengan perempuan. Ketika suasana itu, situasi itu memanglah kena diasingkan, ya tak? Tapi dalam keadaan biasa sama aja, qari dan qari'ah, muqri dan muqri'ah kan. Itu dia. Tu sebut qari'ah ya, jangan sebut qari'ah. Dan saya tengok dalam apa nama dalam apa namanya dalam host ada setengah-setengah host lah kan, bukan semualah. Dalam radio pun ada kadang-kadang sebut qari'ah. Qari'ah ni kiamat. Ini qari'ah. Bukan qari'ah. Sama juga masjid qari'ah kata dia. Qari'ah. Masjid qari'ah. Qari'ah tu mana kampung, bukan qari'ah. Qari'ah orang perempuan membaca Quran. Dia kita kadang-kadang ni nak sebut bahasa Arab tapi tak betul kan. Kadang ejaan dalam bahasa Melayu pun sama juga. Masjid qari'ah, QARYAH kan. Tapi ada juga setengah-setengah tulis memang QARIAH. Jadi qari'ah lah. Orang baca qari'ah. So itu tak betul ya. So kita kena betulkanlah. Baik. Seterusnya, okay, tengok dia kata fi
firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ini saya nak pesan. Saya nak pesan pada tuan-tuan, bila baca ayat ni dalam solat, kan, banyak atau ramai imam yang baca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Diberhenti kat situ. Sebenarnya berhenti yang lebih baik ialah pada hunafa. Okey? Kerana dia jadi hal kepada i'rab dia hal. Kan? Bila kita berhenti tengah dia ada dua hal, mukhlisin satu, mukhlisin satu, hunafa dua. Jadi bila kita berhenti pada mukhlisin lahuddin, kita tertinggal hunafa tu. Jadi dia tak boleh duduk seorang-seorang. So kita kena baca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Habis tu nak ulang balik, tak ulang pun tak apa, sambung aja, wa yuqimus salah, ya, wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Lah kalau lagi baik sambung terus sampai wa yu'tuz zakah, daripada wa ma umiru sampai wa yu'tuz zakah, itu lebih cantiklah. Tapi kalau tak sampai nafas, waqaflah pada hunafa, kemudian sambung terus wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Ya. Tapi kalau berhenti pada mukhlishina lahuddin, lepas tu hunafa, dia jadi tak cantik makna dia. Ya, itu dipanggil ilmu waqaf dan ibtida. Ya, cara nak berhenti dan cara nak mula balik bacaan. Baik. Kemudiannya apa maksud ayat ini? Artinya tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mentaati Allah dengan ikhlas, lagi tetap teguh di atas landasan tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Maknanya perintah Allah untuk kita ikhlas. Ya. Okey, baik, tengok. Dia kata di situ dia kata apa tadi? Di situ dimaksudkan dia kata wa dzalika dinul qayyimah ay millatul mustaqimah. Maknanya agama yang lurus, ya. Wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang biasa kita tahu, kan. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Ya, wa hadzal hadis min usulil Islam, perkara prinsip dalam Islam, kan. Bermaksud, artinya sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat, dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Maknanya setiap amalan itu bergantung, setiap amalan itu dibalas berdasarkan, setiap amalan itu diberikan ganjaran atau tidak diberikan ganjaran bin niyat, berdasarkan niat. Ni nak kata, ya, nak kata penting tak penting hadis ni. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Berdasarkan niat. Niat nak buat FB live supaya orang ramai like, supaya banyak view semata-mata. Tak niat nak menyampaikan ilmu, tak ada apalah, tuan-tuan. Kan, seronok tengok, beribu orang view ni, seronok. Jangan, na'udzubillah. Ya, sampaikan ilmu. Ya, itu niat saya. Mudah-mudahan Allah jaga saya dengan saya menjaga niat saya, insya-Allah. Ya. Baik. Tengok disebut di sini wa rawaina an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala innama yu'ta ar-rajulu ala qadri niyyatihi wa an ghairihi innama yu'ta an-nasu ala qadri niyyatihim. Maksudnya apa? Kami meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya seorang lelaki dapat menghafaz Al-Quran berdasarkan kadar niatnya. Yu'tar rajul, dikurniakan, dilimpahkan, diberikan, ya, sebarang bentuk nikmat. Termasuk di sini cuma dikhususkan sedikit, seorang lelaki dapat menghafaz Al-Quran berdasarkan kadar niatnya. Kami juga meriwayatkan daripada selain beliau yang mengatakan sungguhnya manusia diberi sesuatu ganjaran berdasarkan niat mereka. Maknanya semua perkara, kan,
Ya, kita niat apa Quran apa? Apa sebab kita menghafal Quran? Apa niat kita menghafal Quran? Dalam konteks inilah dalam debat ni cerita pasal apa nama orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Apa niat kita belajar, apa niat kita mengajar Quran? Kalau kita niat sebab biar kita ni terkenal, orang kenal kita, lepas tu orang panggil kita, bagi kita allowance besar, ya, masyuk banyak, kan? Itu niat kita. Itu je lah yang kita dapat, kan? Adapun pahala, adapun ganjaran, adapun kemuliaan jauh daripada kita. Ya, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mahukan hartha, tuaian akhirat, Allah kata akan kutambahkan, nazid lahu fi harthi, akan kutambahkan hasil tuaian itu. Kalau betul-betul niatkan akhirat. Dan barang siapa yang mahukan tuaian hasil di dunia, nu'tihi minha, Allah kata aku beri juga, tapi bukan semua. Minha, sebahagian je Tuhan bagi, tak bagi semua. Bukan dapat nak 10 juta dapat 10 juta, tak. Adalah sikit, kan? Nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang lebih malang, tiadalah sebarang baginya, ya, di akhirat. Tiadalah sebarang bahagian pun, min nasib maknanya sebahagian nasibnya ataupun bahagiannya. Tiada bahagian untuk akhirat baginya. Ini yang mencabar. Ya, mencabar siapa? Mencabar para pelajar ilmu, penuntut ilmu. Dan lebih mencabar kepada guru-guru mukri tadi, kan? Jangan main tuan-tuan. Ini sebab tu kita baca dalam hadis dulu, kan, hadis yang sebelum-sebelum ni, dengan sebab Al-Quran itu Allah memuliakan kaum itu atau orang itu, dan sebab Quran juga Allah menghinakan seseorang itu. Ni antara konteksnya, antara bentuknya. Ya, kalau kita mahukan keduniaan semata-mata, ya, dapat, tapi tidak ada bahagian kita di akhirat. Nauzubillah. Bayang tuan-tuan, penat menghafal Quran, penat membaca Quran, penat mengajar Quran, ya, tiba-tiba kerana niatnya dunia, niatnya kemasyhuran, niatnya selain daripada akhirat, ya, Allah tak pandang, tuan-tuan. Jadi sama-samalah. Saya pun jaga niat ni, nak jaga niat ni, saya mengajar ni di FB Live ni. Tuan-tuan yang belajar pun jaga niat, kita sama-sama jaga niat. Ya, sebagai pelajar dan penuntut ilmu, dan juga sebagai yang menyampaikan ilmu. Ujiannya sama. Ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Baik. Tengok, maknanya sesungguhnya manusia diberi suatu ganjaran berdasarkan niat mereka. Itu dia. Kami meriwayatkan daripada Al-Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi. Wa rawaina an Al-Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala. Saya suka baca bahasa Arab ni, tuan-tuan, supaya saya nak bandingkan dengan yang bahasa Melayu, takut ada tertinggal ataupun penterjemahan itu takut ada yang silap. Jadi saya boleh betulkan pada masa yang sama. Jadi tuan-tuan yang tak faham bahasa Arab, saya minta maaf lah, saya baca bahasa Arab dulu, ya. Wa rawaina an Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala qala al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah taala duna syai'in akhara min tasannu'in li makhluqin aw iktisabin aw iktisabi mahmadatin 'inda an-nas aw min mahabbatin aw madhin min al-khalqi aw ma'nan min al-ma'ani siwa at-taqarrubi ila Allah taala. Maksud dia apa? Ya, kami riwayatkan daripada Al-Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, yang mengarang risalah Al-Qushairiyah fi tasawuf. Ya. Dia kata ikhlas, dia cerita pasal apa? Pasal ikhlas.
Ikhlas itu adalah menuluskan tujuan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ketaatan. Ya. Maksudnya di sebalik suatu amalan taat, seseorang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan perkara lain. Seperti sengaja menunjuk-nunjuk di hadapan makhluk. Wal-iyazubillah. Berusaha mendapatkan pujian manusia. Na'udzubillah. Ni kan, atau kecintaan makhluk yang menyanjung orang tersebut, atau apa tujuan sekalipun selain mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Katanya lagi, bolehlah dikatakan ikhlas itu adalah penyucian suatu amalan daripada perhatian seluruh makhluk. Senang tak agak-agaknya? Ya, tak senang tuan-tuan. Bukan senang. Tetapi bukan bermaksud kita kena berhenti melakukan taat. Pasal ni, pasal apa tak nak apa, pasal tak nak mengajar ni, saya tak ikhlas, saya tak boleh lah, ikhlas susah lah. Tak boleh macam tu. Sebab nak dapatkan ikhlas itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Ada kesilapan-kesilapan yang perlu kita tempuh. Ya, ada kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan yang perlu kita tempuh. Maknanya apa? Mungkin di tengah-tengah itu kita buat silap. Niat kita mungkin terlari sikit. Ya, tumpuan kita mungkin terpesong, tersasar sikit. Tapi kena jalan juga. Kena teruskan. Di dalam proses itu, jangan tinggal istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh kalau kita berhenti, dia tak akan sampailah. Tu kata kan, jangan tunggu ikhlas baru nak beramal, tetapi beramallah sehingga mendapat ikhlas. Mungkin buat pertama kali kita buat, kita tak ikhlas. Bukan bermaksud kita kena berhenti buat, teruskan sampai dapat buat dan dapat ikhlas. Itu dia. Ya, itu prinsipnya. Jadi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya mengurniakan kita ya ketaatan dan keikhlasan dalam ketaatan. Kita nak buat taat ni pun dengan taufik hidayah Allah Taala juga. Dan kita nak dapat ikhlas pun dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergantunglah kepada Allah. Jadi saya pesan ni untuk diri saya juga tuan-tuan ya. Saya kata tadi ujian keikhlasan tu bukan untuk yang belajar sahaja. Bahkan lebih berat kepada untuk yang mengajar, untuk yang menyampaikan ilmu. Jadi sama-samalah kita usahakan. Perkara ni kena diusahakan. Diikhtiarkan. Bukan dilepaskan atau dibiarkan. Lepas tu kita kena usaha, insya-Allah. Mungkin ya Allah akan kurniakan keikhlasan kepada kita ya pada kali yang ke-40 kita buat benda tu. Ya. Jadi janganlah kita berhenti pada kali yang ke-39. Itu maksud saya. Kan? Maknanya mungkin Allah Ta'ala nak beri ikhlas pada kita tu pada kali yang ke-40 kita buat benda tu. Mungkin. Jadi jangan kita berhenti pada kali yang ke-39. Sebab tinggal lagi satu lagi untuk dapat ikhlas. Sebab itu inilah cabaran ya orang yang menjalani jalan untuk menggapai keikhlasan. Bukan perkara senang. Sebab tu dalam ni disebut qala wa yasihu an yuqala al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqi. Maka dia kata bolehlah dikatakan bahawa ikhlas adalah penyucian perbuatan, penyucian amalan, tasfiyatul fi'l an mulahadhatil makhluqin, daripada perhatian makhluk. Kita ketepikan semua perhatian makhluk kan. Orang pandang kita, orang puji kita, orang kata kita hebat, orang kata kita alim, orang kata kita macam-macam, orang puji kita, tolak tepi semua kan. Tetapi terus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa ujiannya? Nanti bila ada orang kecam kita, kita tak nak buat dah benda tu. Itu ujian dia. Bila tak ada dah orang like kita punya Facebook ni, kita tak nak buat dah benda tu. Menunjukkan kita buat kerana makhluk, kerana like orang, kan? Jadi kita jauhi perkara ni tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi pada esok hari, insya-Allahu taala. Esok saya bercadang, esok hari Jumaat kan? Masya-Allah. Jumaat dah ni. Esok saya bercadang selepas kuliah ini, selepas kuliah kita habis pukul 10.30, rehat setengah jam, pukul 11 insya-Allah. Tengok keadaan. Saya insya-Allah akan adakan talaki, ya, talaki untuk semua orang ikut sama-sama lah. Kita baca suratul Kahfi bersama-sama, ya, melalui FB Masjid Putrajaya insya-Allah taala pada esok hari. Jadi selepas besok ada seperti biasa kuliah kita, lepas tu pukul 11 akan ada talaki. Siapa yang ingin join, insya-Allah kita akan lakukan aktiviti ini bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.